Okey. Oh tadi termute. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, tak apa. Okay, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurniaannya, dengan rahmatnya, dengan belas kasihannya, walaupun dalam keadaan keterbatasan yang ada sekarang ni dalam keadaan yang begini, namun alhamdulillah kita dapat meneruskan juga perkongsian kita dalam usrah session ni, sisterhood gathering, yang mana kita nak buat kesinambungan daripada sisterhood yang pada bulan lepas, iaitu bulan 3, yang mana kita membicarakan yang semua orang, insyaAllah yang saya dah siapkan yang knowing the Islamic calendar and the importance event in Islam. Okay. Jadi memang saya berhenti sampai dekat bulan Syakban saya belum sentuh. Saya belum sentuh Syakban. Jadi memang saya cakap untuk bulan ni insya-Allah, kerana kita masih di awal bulan Syakban, iaitu berapa hari bulan hari ni? 9 ni. 9 Syakban. Jadi alhamdulillah saya nak ambil kesempatan ni untuk kita sama-sama mendalami tentang kelebihan, makna bulan Syakban, apakah apa tu ibu kan ibu panggil. Peristiwa Aduh, tengok ibu panggil kan? Peristiwa yang berlaku pada bulan Syakban. 6955 078. Okay. I think pas tadi tadi baru masuk. Okay. Okay. Baik. Jadi insya-Allah kita punya matlamat pada hari ini, insya-Allah kita kalau boleh nak sentuh fokusnya adalah untuk keistimewaan bulan Syakban dan juga bulan Ramadan. Dan kalau boleh saya nak sentuh sikit dulu berkenaan perkara-perkara yang membatalkan puasa, sedikit gazak dia, kita ulang kaji kita punya syarat-syarat ibadah puasa kita. Kemudian kalau ada masa kita sambungkan lagi huraian pakai nota. Saya siapkan slide ni sampai Ramadan aja. Okay. Kalau ada sempat masa kita masuk Syawal dengan Zulhijjah. Ada punya keistimewaannya. Kita tengok pada keadaan nanti macam mana. Baik semua, jadi sekarang ni dia punya format dia adalah insya-Allah saya akan macam go through my slide dulu. Okey, dah terangkan, semua dah terangkan. Jadi sepanjang kalau saya rasakan ada masa yang saya nak bukakan soalan, nanti saya akan cakap dengan admin untuk buka lah kalau ada siapa-siapa nak tanya. Okey. Jadi sementara ni saya seorang yang cakap-cakap je. Jadi kalau awak semua ada soalan-soalan, katakan bila saya terangkan ada perkara yang nak tanya, maka catatkanlah dulu. Catat, takut terlupa. Kadang-kadang idea tu datang bila Ustazah cakap, nanti bila Ustazah cakap ada soalan, alamak hilang pula soalan tu. Kan? Jadi catatkan dulu soalan tu, nanti lepas tu bila saya buka sesi untuk soal jawab ke apa, kemudian bolehlah kita sama-sama bincangkan soalan yang ada. Boleh Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung bahagian kedua kita pada bulan-bulan Islam, iaitu lebih memfokuskan pada bulan Syakban, di mana bulan yang kita berada sekarang ni iaitu pada 9 bulan Syakban sekarang. Kemudian insya-Allah tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, kemudian Syawal kalau sempat masanya, dan yang terakhir kat dalam nota bulan lepas yang ada adalah tentang Zulhijjah. Okey, baik. Kita lihat tentang bulan Syakban ni. Bulan Syakban bulan yang ke-8 daripada kalender Islam. Seperti mana nak ulang kaji sikit. Seperti mana yang pada bulan lepas kita beritahu bahawa dalam Islam ada 12 bulan, sama juga dengan bulan yang kita sekarang ni adalah kan, yang sekarang yang kita cakap Januari, Februari. Islam pun ada 12 bulan juga. Cuma bulan-bulannya tak sama. Jadi kalau bulan Syakban dikira dalam kategori bulan yang ke-8 di dalam kalender Islam. Jadi Syakban ni diambil daripada kata dasar Shin Ain Ba. Sya'b. Jadi mana Sya'bun ni maksudnya jalan. Ini yang saya ambil daripada kata-kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, mengatakan bahawa Sya'ban tu diambil daripada kalimat Shin Ain Ba. Maknanya jalan, iaitu jalan kebaikan. Ini seperti mana yang kata Imam Ghazali. Manakala dalam kitab Durratun Nasihin pula,
mengatakan bahawa Sya'ban tu memiliki 5 huruf. Aku telah baca ni Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Kan? Jadi ada 5 huruf. Jadi 5 huruf ini jadi macam akronim. Diakronimkan. Kemudian maka akronimnya Shin tu maksudnya syafa'ah. Syafa'ah tu maksudnya pertolongan. Okay? Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik. Yang kedua maksudnya Ain. Dari akronim Ain maknanya Izzah. I use your phone to Ada yang tengah berbual Ladies, please mute. I think it's okay, Ustazah. Okay. Alright. Kemudian Ain adalah maksudnya Izzah. Izzah tu maksudnya kemuliaan ataupun kemenangan. Jadi dari sini ada orang ada namakan anak Nurul Izzah lah kan. Jadi maknanya kemenangan ataupun kemuliaan Izzah. Okay, Ba akronimnya maksud daripada kalimat bir. Okay. Al-birri wa taqwa, iaitu bir maksudnya kebaikan. Alif ulfah. Ulfah plus kasihan. Dan nun akhirnya adalah nun, nur. Nur adalah cahaya. Jadi dari sini kita boleh cuba lihat bahawa Sya'ban ini penuh dengan akronim-akronim semua yang baik-baik, iaitu semua bulan ni di mana kita dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka yang banyak melakukan amal kebaikan mendapat kemenangan, mendapat belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipancarkan dalam kehidupannya cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini semua dalam akronim-akronim ini. Okay. Baik, dari segi apa kita panggil literal lah, meaning of Sya'ban. Baik, selanjutnya. Sabda Rasul SAW mengenai bulan Sya'ban ni. Jadi saya nak sikit-sikit tentang tentang Sya'ban ni. Dikatakan adalah Sya'ban ni adalah anugerah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang meminta ampun dan taubat. Jadi maknanya pada bulan ini ada hadis Rasulullah SAW tentang di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan turun. Jadi maksud sini turun bukan maksudnya Allah tu dari langit, sedangkan kalimat turun ni ini literal kita mesti tahu dalam bahasa Arab memang kadang word itu memang kita tak boleh nak translate dari segi zahir perkataan tu. Sebenarnya maksud itu sebaliknya adalah maksudnya Allah SWT menurunkan rahmatnya, menurunkan keampunannya. Okay. Daripada mula terbenamnya matahari, okay, Allah lihat di langit dunia, ila sama'i dunya fayaqulu ala min mustaghfirin li fa'aghfira lahu. Maknanya ada tak orang-orang yang pada ketika itu, maknanya jadi kat sini menunjukkan apa daripada maghrib dan isyak. Okay, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan kuampunkan. Fa'aghfirulah, dan aku akan ampunkan. Ala mustarzikan, ada tak mereka yang minta rezeki, yang minta diluaskan Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya, diminta dipermudahkan rezekinya, diminta jadi rezeki ni ada banyak sudut, rezeki dari kesihatan, rezeki kepandaian, rezeki berupa keuangan dan sebagainya. Maka Allah SWT katakan fa'arzuqahu, maka aku akan beri dia, akan kurniakan dia rezeki. Ala mubtalan fa'u'afiyahu, ada tak di antara yang orang yang meminta tu orang yang minta yang ditimpa musibah oleh Allah SWT, sama ada musibah kesusahan ataupun musibah penyakit, ditimpa sakit, maka akan ku perkenankan permohonan mereka. Jadi ala kaza maksudnya ada tak yang itu, ada tak yang gini, macam-macam. Jadi Allah SWT spesifikkan satu-satu yang dizalimi ke, kemudian yang bertaubat ke, yang rasa dosanya besar sangat tak dapat nak diampunkan oleh Allah. Jadi itu maksudnya ala kaza kalam. Maknanya Allah tanya satu-satu Allah tanya ada tak, sehinggalah terbitnya fajar. Jadi ini suatu hadis yang sangat popular tentang kelebihan di bulan Ramadan ni. Inilah antara hadisnya, di mana maksudnya apa, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala amat meluas pada bulan Sya'ban ni. Masya-Allah. Kadang-kadang bila kita fikirkan dalam keadaan kita tengah COVID ni kan, kemudian baru juga tadi petang
PM baru cakapkan lagi makin nak diperketatkan dan sebagainya kan. Jadi alhamdulillah ala kulli hal dalam kita sebagai seorang muslim, dalam apa-apa juga keadaan yang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, namun alhamdulillah kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita pada bulan-bulan yang dia mula daripada bulan Rejab. Bulan Allah SWT, kan masuk bulan Syaban. Jadi nak menunjukkan kita, mungkin kita lihat pada zahirnya mungkin satu ujian Allah memang satu benda yang susah, tapi kita tak tahu dari mata Allah SWT mungkin ni yang terbaik untuk kita. Dia terbaik untuk kita supaya kita lebih disiplin, supaya kita lebih beristiqamah dalam melakukan ibadah, supaya kita lagi merasakan kenikmatan. Jadi kadang-kadang ulama kata nikmat tu, suatu nikmat tu kita kurang nak rasa bersyukur sampailah ditarik nikmat tu barulah dia punya rasa contohnya rasa tak dapat nak solat solat berjamaah. Kadang-kadang contohnya orang dah biasa malam Jumaat pergi baca Yasin dekat masjid. Jadi bila ditarik nikmat tu baru rasa ya Allah ruginya kalau tak pergi selalu macam itu. Jadi kita harus always positive thinking, selalu ingat selalu supaya kita bertambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Baik, selanjutnya antara adalah bulan keampunan adalah bulan di mana terkenal dengan apa? Laporan amal manusia akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi dekat sini saya nak cuma kasih detailkan pengetahuan kita tentang sebenarnya kita punya amal ibadah kita yang Allah SWT telah memberikan kita malaikat raqib dan atid ni mencatat amal-amalan yang ada ni, bahawa sebenarnya diorang ada banyak apa? Ada banyak proses. Okay, proses harian tu maksudnya pada waktu solat subuh dan solat asar malaikat akan bergantian. Kita lihat kat sini, daripada sini kita boleh nampak bahawa Allah SWT tu ada sistem. Okay, kita bukan kerja je ada shift, malaikat pun ada shift dia. Jadi shift pagi dengan shift petang. Nanti dia akan bergantian. Kemudian ada juga amal ibadah yang mana amalan kita dinaikkan yang ni, kalau naik harian iaitu ada yang kata Senin Khamis. Okay, harian. Jadi tiap-tiap hari, minta maaf. Tiap-tiap hari ada waktu solat subuh dengan solat asar. Okay, kemudian kalau mingguan pula 2 kali seminggu, hari Isnin dengan hari Khamis. Jadi apa yang naik yang pada waktu ni, apa yang naik pada waktu ni dikatakan bahawa kalau harian tu lebih spesifik lah pada hari tu. Okay. Kalau mingguan tu mungkin secara dalam satu minggu dia tengok progress satu minggu macam mana. Kalau tahunan ada tengok lagi progress mana kita panggil apa? Kan kita ada micro yang kecil dengan the big picture dengan focus picture macam gitu juga yang Allah SWT lihat. Jadi sebenarnya kita lihat bahawa Allah SWT pun lihat kita ni ada planning tak? Bukan kerja-kerja je kita nak plan. Amal-amal ibadah kita pun Allah SWT plan sedemikian rupa. Jadi dikatakan pada bulan Syaban ni adalah dalam amal ibadah dinaikkan secara tahunan. Dilaporkan segala amalan yang digantikan dengan laporan baru pada malam di bulan Syaban. Okay. Pada malam bulan Syaban. Jadi di sinilah di mana sebab tu kalau kita lihat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih bulan Syaban tu sebagai bulan yang baru untuk dibukanya first chapter kita bulan Syaban. Okay, bulan nisfu Syaban lagi 15 hari sebelum Ramadan. Kenapa? Ni semua kita boleh reflect balik di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Jadi dikatakan bahawa kalau kita lah baca buku, katakan kalau kita nak beli buku ke atau kita nak pilih buku yang bagus kita baca, biasanya kita baca first chapter dia je. Tak sanggup nak baca belakang-belakang banyak-banyak kan. Kita tengok first chapter dia. Kita tengok awal-awal aja, chapter yang pertama, chapter yang kedua, tengok dia punya tulisan dia bagus tak, ada tak dia punya connection dia dengan hati kita nak baca, baguslah. Jadi kita umpamakan, kita juga logiknya Allah Subhanahu Wa Taala tu nak awal chapter kita, subhanallah baguslah. Hamba ni awal chapter dia semua puasa, amal ibadah, tadarus. Pergi dengan usrah dan sebagainya. Jadi itulah dia nak tunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh dia nak semua umat Nabi Muhammad, umatnya semua tu di awal chapternya semua ibadah. Jadi 15 hari tu Allah dah start tengok macam mana persediaan kita nak menghadapi Ramadan. Kita ada yang nak buat sedekah, ada yang nak kasih kurma dekat ahli keluarga, ada yang macam-macam lah perkara yang kita buat persediaan untuk nak menyambut kedatangan Ramadan. Jadi itu antara hikmahnya mengapa Allah SWT memilih bulan Syaban sebagai chapter pertama untuk dalam buku kita, buku tahunan kita. Baik, selanjutnya.
amalan-amalan di bulan Syaban. Okay, kita sini dulu yang tengok yang colour biru dulu. Okay, jadi jadi kita dah tahu tadi antara keistimewaan yang berlaku di bulan Syaban, maka antara amalan yang baik kita lakukan adalah kita disuruh untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kerana Allah turun, Allah tanya ada tak orang yang minta ampun, ada tak orang yang beristighfar kepadaku, ada tak orang yang meminta minta rezeki dan sebagainya. Maka banyakkanlah kita untuk membuat untuk baca istighfar, okay, minta berdoa kepada Allah, khususnya pada malam nisfu Syaban dan juga pada malam-malam yang lain. Okay. Banyak bersedekah pada hari-hari yang penting dan mustajab ni secara umum. Kalau kita tahu ada bulan-bulan, contohnya bulan Rejab, adalah antara bulan-bulan haram. Maka disuruh kita banyak apa-apa kebaikan dalam yang dilakukan pada bulan haram, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berpuasa sunat. Okay. Nabi paling banyak berpuasa di bulan ini selain daripada bulan Ramadan. Sekejap mana cerita dia saya terskip agaknya ni saya terskip yang ni. Saya nak cakap sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai bulan Syaban ni sekejap. Okey, jadi Rasulullah SAW ada mengatakan tentang bulan Syaban. Okey, bulan Syaban ni adalah bulan yang sering dilalaikan banyak manusia. Banyak orang terlalai kerana apa? Kalau kita lihat dia punya bulan tu, pertama bulan Rejab, kemudian Rejab, Syaban, Ramadan. Okey, ada apa-apa ke? Boleh saya teruskan? Baik. Jadi kita lihat bulan Syaban ni dia macam kita panggil macam burger lah. Macam burger, dia di antara nak masuk Ramadan dengan selepasnya bulan haram, iaitu bulan Rejab. Bulan Rejab antara bulan-bulan yang haram. Okay. Jadi seolah-olah ada kata Nabi Muhammad SAW, umatku banyak macam kita panggil nak cooling time, banyak yang rehat, banyak yang macam apa, pasal hatilah sebelum nak masuk bulan Ramadan yang 1 bulan ni nak makan puas-puas lah bulan Syaban, macam gitu. Atau nanti nak ibadah banyak-banyak baru lepas Rejab, Isra Mi'raj dan apa, kita dah buat ibadah, jadi macam nak letih lah, nak rehat sekejap, nak undang, nak gear one untuk bulan Syaban. Itu yang dikatakan oleh Rasul SAW. Jadi banyak pada bulan Syaban ni dilalaikan oleh umatku. Okay, kerana dia antara Rejab dan Syaban. Maka berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan apa? Dia kata bahawa belum pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Syaban. Maksudnya apa kat sini? Selain daripada puasa yang wajib pada bulan Ramadan, Aisyah kata dia tak pernah lihat yang Nabi ada puasa sunat yang paling banyak selain daripada bulan Ramadan. Yang wajib tu adalah pada bulan Syaban. Jadi ada sebahagian yang kata ada terkadangnya hampir beliau berpuasa 1 bulan. Jadi Nabi, Masya Allah, Nabi punya amal ibadah. Jadi sebab tu kalau Nabi paling banyak dia melakukan puasa-puasa sunat pada bulan Syaban, maka ia telah menjadi puasa sunat. Jadi sunat kita membanyakkan puasa di dalam bulan Syaban. Sama ada kita puasa qada, kita puasa qada ataupun kita puasa sunat Syaban, kerana ini adalah amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat kalau kita dah membiasakan diri kita untuk berpuasa pada bulan Syaban ni, jadi kita bila masuk bulan Ramadan, kita takkan rasa begitu letih sangat. Kita takkan rasa macam pasal kita baru nak praktis balik kan. Jadi awal-awal Ramadan tu, ya Allah, lemahnya 1 minggu nak dapatkan lemah dia tu, baru semangat balik. Tapi kalau kita dah terbiasa berpuasa pada bulan Syaban, maka pada bulan Ramadan tu dia dah okey. Dia punya energinya tu dah generate, dah macam rasa dah lali. Badan kita ni dah lali, taklah tertidur je satu hari pada bulan Ramadan. Sangat rugi kalau kita tidur je, tak ada banyakkan mengaji dan sebagainya. Walaupun tidur tu menjadi ibadat ketika untuk orang berpuasa, tapi kalau terlalu banyak tidur, rugilah juga. Rugi juga. Bangun untuk semayang, tidur lagi. Bangun untuk semayang, tidur lagi. Rugilah. Okay. Dan yang kedua ada hadis yang kedua, dikatakan bahawa ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju pada Rabbnya
menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya ingin ketika ini Rasulullah dan aku ini Rasulullah ingin ketika amal aku diangkat oleh Allah, aku dalam berkeadaan berpuasa. Eh. Jadi inilah dia di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bulan Syaban. Okey. Jadi yang tadi ni saya dah beritahu. Bila cakap macam ada slide yang hilang pula. Okey, jadi ni saya dah terangkan. Okey. Jadi oleh yang demikian, jadi bila kita dah tahu sabda-sabda Rasulullah tentang peristiwa-peristiwa, okey, maka kita akan melakukan apa-apa amalan yang bertepatan dengan peristiwa tersebut. Jadi kalau kita tahu Allah SWT turun ke langit dunia, rahmat Allah SWT turun ke langit dunia, Allah SWT ni nak beri pengampunan yang banyak. Jadi rugilah kalau kita tak minta ampun kepada Allah, kalau kita tak banyak beristighfar kepada Allah, kalau kita minta doa pengampunan kepada Allah, kalau kita tak ada buat solat taubat kepada Allah. Jadi banyak perkara kita boleh lakukan. Banyak bersedekah, banyak berpuasa sunat, kerana Nabi paling banyak berpuasa. Kemudian di antaranya juga, jadi kita lakukanlah apa-apa amal ibadah, membaca Al-Quran. Jadi yang saya nak sentuh pasal baca Al-Quran ni, ada kita punya kebiasaan masyarakat Singapura, kita apabila nisfu Syaban, kita baca 3 kali Yasin. Baca 3 kali Yasin. Jadi memang nak beritahu pada anda sekalian, memang amalan ini tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada orang yang katakan apa ni baca Yasin bid'ah. Ni apa ni, kenapa nak kena baca Yasin? Yang melakukannya, yang telah mengamalkan bacaan Yasin ni adalah golongan-golongan ulama-ulama yang terdahulu, yang mana kita meneruskan amalan yang baik. Man sanna sunnatan hasanatan, bagi mereka yang mempelopori suatu amalan yang baik, kemudian diikuti hingga generasi, maka bagi orang yang memulakan tu, pelopor pertama mendapat pahala berterusan, amal jariah dia tu berterusan, ilmu dia tu berterusan hinggalah sekarang. Kenapa pilih bacaan Yasin? Kenapa pilih Yasin tak surah lain? Tak cakap surah lain tak boleh. Kalau nak baca surah Baqarah, kalau mampu boleh buat. Kalau nak baca surah Kahfi boleh. Kalau nak baca surah Waqi'ah Muluk boleh. Bacalah apa-apa surah, yang penting bacaan Al-Quran. Jangan apabila kita dengar dakwaan orang kata ini tak ada hadis daripada Rasul, ni bid'ah. Jadi bid'ah tinggalkan semua. Tak baca Quran, tak baca zikir. Jadi dia sudah lari daripada peristiwa yang Rasulullah SAW katakan bahawa pada malam ni lah Allah SWT berikan pengampunan, pada malam ni lah buku amalan kita akan diangkat oleh Allah SWT. Jadi jangan sampai kita menghilangkan ruh bulan Syaban ni. Kelebihan bulan Syaban ni jangan sampai kita rugi. Jadi kalau nak buat. Kalau nak buat benda lain, silakan. Tapi jangan salahkan orang kalau nak buat. Jangan kita nak menjauhkan orang daripada dia. Kenapa ulama pilih surah Yasin? Kerana kebanyakan orang kampung ke, orang tua, orang muda, semuanya kebanyakannya kalau baca Yasin, lancar. Kalau surah lain, lambat sikit. Pelan-pelan sikit nak ikut. Malu-malu sikit nak baca kuat-kuat. Pasal tak lancar. Jadi sebab itulah kalau boleh mereka nak melakukan sesuatu yang amalan jamaiyah bersama-sama, ramai-ramai dapat baca sama-sama dengan baik. Jadi yang pertama dia niatkan supaya dipanjangkan usia di dalam ketaatan. Kemudian yang kedua agar dimurah rezeki, dan yang ketiga semoga Allah SWT mengakhiri atau mencabut nyawa kita dalam keadaan kita husnul khatimah. Jadi itu yang biasa diamalkan. Jadi setiap kali satu niat, kerana sebahagian hadis ada mengatakan jika seseorang tu ada niat yang tertentu, maka bacalah Yasin. Jadi niat yang pertama dibaca Yasin. Kemudian niat yang kedua murah rezeki, baca lagi Yasin. Kemudian niat ketiga supaya semoga Allah SWT akhirkan hayat kita dengan husnul khatimah, dibacakan lagi Yasin. Jadi itu sebenarnya dia punya, kita panggil sejarah di sebalik kita baca Yasin 3 kali pada bulan malam nisfu Syaban. Jadi ada pula yang mengatakan khusus nisfu Syaban tu tak ada. Jadi okey, baik, kalau ada yang tak boleh nak terima tu, tiap-tiap malam buat. Tiap-tiap malam buatlah. Jadi kenapa dikhususkan? Kerana 15 hari tu dah pertengahan bulan, dah tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan. Kita biasakan diri kita untuk, contohnya daripada kalau dah masuk 15 bulan Syaban, kalau boleh kita semua, kita panggil kita berazam diri kita sendiri dengan ahli keluarga kita. Kalau dah start 15 Ramadan, tiap-tiap daripada maghrib sampai isyak, kalau boleh kita jangan bangun daripada 3 sembahyang kita.
Kita sampai tunggu isyak datang. Jadi maknanya apa yang kita nak buat? Kita baca Al-Quran sama-sama. Kemudian ataupun banyakkan baca zikir dulu banyak-banyak bersama. Kemudian amalkan baca surah Muluk, surah Waqiah dan sebagainya. Jadi yang penting kita duduk sebagai satu family sampai masuk waktu isyak. Jadi itu satu. Jadi kalau suatu benda tradisi, katakanlah kita menjadikan ianya satu amalan tradisi yang mana bila maghrib dan isyak, anak-anak memang dia tahu yang kita memang tak boleh nak, tak ada siapa yang bangun lah. Nak bangun lah, nak pergi buat homework lah, nak tengok TV lah, baru nak makan lah. Tak ada. Jadi kalau kita dah buatkan tradisi macam itu, kita dah buatkan schedule macam itu, biar semua orang ikut. Jadi semua orang dah terbiasa perkara-perkara yang baik. Jadi kalau siapa yang lapar, jadi kita maklumkanlah kat anak-anak kita ni biasalah ada orang kan hayal dengan gadget-gadget ni kan semua kan. Jadi kita bila pukul 6 suku kita dah cakap dengan orang. Okey kan siapa nak makan dulu, mak nak siapkan dulu makan awal-awal. Nanti bila maghrib dan isyak dah tak ada cakap siapa yang lapar ke tak lapar, semua duduk kita nak baca Al-Quran ataupun nak baca Yasin ataupun kita nak baca zikir ataupun kita nak baca maksurat. Macam-macam. Apa-apa amalan yang awak rasa mudah untuk anak-anak ikuti bersama baca. Ataupun kalau nak baca juz ammah pun boleh. Asalkan kita buat satu benda amalan yang kita dapat buat bersama sekeluarga. Ni kan lagi kita dalam banyak masa kita tu kena di rumah. Jadi kita ambillah peluang ni untuk kita sama-sama membangunkan diri kita dan juga anak-anak kita, ahli keluarga kita untuk sama-sama menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dia masa yang terbaik. Memang kita rasa rugi macam kita tak dapat nak berjamaah di luar, tapi mungkin selama ni kita ni banyak buat kat luar, kita sendiri ada anak kita semua tak ikut, tapi masa time inilah kita ajak mereka, dah tak ada tempat untuk nak lari. Jadi terpaksa mereka duduk sama-sama, kita pun dapat tarbiyah sama-sama anak-anak untuk kita sama-sama melaksanakan kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi dekat sini sambungannya saya cakap, jadi ada sebahagian orang yang mengatakan, Ustazah ada orang kata kalau dah masuk Syaban dah tak boleh nak puasa sunat tu. Lagi-lagi di akhir bulan Syaban. Macam itu. Jadi larangan ni saya nak beri penjelasan ni kat tepi ni. Tepi ni untuk penjelasannya. Larangan berpuasa selepas pertengahan bulan Syaban itu ataupun sehari atau 2 hari sebelum Ramadan adalah bagi mereka yang tidak melazimi puasa sunat. Apa maksudnya kat sini? Contoh, daripada awal bulan Syaban tu, katakanlah Siti lah, panggil nama Siti. Jadi Siti tu dah biasa pada awal bulan Syaban, Senin Khamis dia puasa. Jadi awal dah minggu yang pertama bulan Syaban, Senin Khamis dia puasa. Kemudian minggu kedua bulan Syaban dia puasa Senin Khamis. Jadi sampai pada minggu yang terakhir bulan Syaban, katakanlah Ramadan jatuh pada hari Rabu. Rabu katakan, Ramadan jatuh pada Rabu. Jadi dia nak sambung teruskan dia punya Senin dia ke tidak ni? Macam tu. Padahal dah buat Senin Khamis. Tapi sampai Senin ni, nanti orang kata tak boleh ni nak puasa pasal dah bulan hari-hari yang terlarang. Tidak. Jadi ini maksud penjelasan dia adalah kalau orang dah membiasakan puasa Senin Khamis daripada awal bulan Syaban tu, maka teruskan. Senin tu puasa. Yang tak boleh tu adalah contoh orang yang memang bulan Syaban tu dia tak puasa lah ataupun dia jarang-jarang puasa. Dia puasa untuk qada aja. Katakanlah dia dah qada pada akhir Rejab, lepas tu Syaban termasuk, Syaban sikit dia ada puasa. Kemudian dia tak puasa. Kemudian bila nak masuk Ramadan, nak puasa dulu lah, nak praktis lah puasa. Maka dia puasa pula 1 hari 2 hari sebelum nak masuk Ramadan. Itu yang tak boleh. Kerana apa? Kerana takut badan dia belum terbiasa, jadi macam badan dia dah tak kuat balik. Nanti bila nak masuk Ramadan dah tak larat dah. Ya Allah, dah tak larat dah. Tapi bagi mereka yang biasa dah selalu buat puasa Senin Khamis ataupun ada orang nak puasa Senin sampai Jumaat dalam bulan Syaban, boleh tak? Boleh, silakan. Pasal apa? Pasal tadi kita baca hadis Rasulullah paling banyak puasa sunat pada bulan Syaban. Jadi dia kata Ustazah, saya suruh rumah tangga Ustazah tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa, tak kerja. Jadi daripada saya macam paling-paling nak layankan keluarga tu Sabtu Ahad yang saya sibuk, yang ajak orang keluar ke ataupun makan sama-sama dengan diorang. Jadi Senin sampai Jumaat saya nak puasa. Boleh, silakan. Yang penting kita dah habis puasa qada, semua kita dah qada. Kemudian tinggal nak puasa sunat aja. Jadi kita niat aja saja kalau hari Senin saya aku puasa sunat hari Senin pada bulan Syaban kerana Allah Taala. Hari Khamis saja aku puasa sunat hari Khamis kerana Allah Taala. Ataupun hari Rabu saja aku puasa sunat pada bulan Syaban kerana Allah Taala. Itu dia. Jadi
Yang penting juga kita, satu amalan yang kita, kalau boleh kita jangan tinggalkan, puasa nisfu Sya'ban. Tapi ada pula yang katakan, oh tak ada dalil yang katakan nisfu Sya'ban. Tapi ada dalil mengatakan untuk kita puasa sunat memutih. Kan? Apa sunat memutih itu? Ayyamul bid namanya. Okay, iaitu puasa pada tanggal 13, 14, 15. Ni dia. Pada dalam setiap bulan Islam tu, Rasulullah tak pernah tinggal puasa pada 3 hari ni yang berturut-turut. Okay, 13, 14, 15. Ni tiga hari. Jadi kalau kita nak ikutkan kalender kita, kejap ambil kalender. Baik. Kalau kita ikutkan bulan nisfu Sya'ban nanti adalah pada hari nisfu Sya'ban pada hari malam hari Rabu. Okay. Malam Rabu tu kita baca. Seperti mana kita tahu bahawa kita dianjurkan untuk kita punya Islam punya hari yang baru untuk Islam adalah apabila masuk maghrib. Jadi masuk maghrib hari Rabu tu adalah malam 15 hari bulan. Jadi maknanya hari Khamis tu 15 hari bulan lah. 15 hari bulan Sya'ban. Jadi kita puasa mulai daripada hari Selasa. Jadi minggu depan, jadi hari ni hari Jumaat kan? Okay. Jadi kita anggap macam ni. Minggu depan, kalau siapa yang nak puasa sunat Isnin Khamis, dia puasa Isnin. Okay. Kemudian Isnin tu adalah pada 12 Sya'ban. Okay. Kemudian dia nak puasa hari memutih iaitu 13, 14, 15. Jadi dia terus sambung. Senin dia puasa sunat Isnin. Kemudian Selasa dah start puasa memutih iaitu kerana dia 13 hari bulan Sya'ban. 13, 14 hari Rabu, hari Khamis. Hari Khamis 15. Begitu. Tapi kalau siapa rasa, mak Ustazah sampai Senin, Selasa, Rabu, Khamis 4 hari tak kuat pula rasa. Okey, tak apa. Jangan ambil hari Senin. Terus ambil 13, 14, 15 iaitu pada hari Selasa, Rabu, Khamis. Gitu. Jadi ianya terpulang kepada kita. Kemampuan diri kita, kita rasa kita, badan kita boleh ke tidak ataupun kita kecenderungan kita. Awak pilih yang mana yang awak rasakan. Kemudian the next weeknya kalau nak sambung Senin Khamis, nak puasa terpulang. Ingat, jadi sebab tu saya keluarkan hadis Nabi yang Nabi paling banyak berpuasa pada bulan Sya'ban supaya awak ni tak teragak-agak untuk nak melakukan puasa sunat pada bulan Sya'ban. Okey, baik, sekarang ni kita baru habis pada bulan Sya'ban. Saya nak buka pada soalan, kalau ada soalan dulu. Admin bukakan pada mic supaya kalau ada soalan tentang bulan Sya'ban aja dulu sebelum masuk Ramadan. Okay. Jadi kalau siapa tak ada soalan dia mutekan sendiri, pandai tak nak mute pula. Ada tak siapa ada soalan? Ada yang ada soalan tentang Assalamualaikum Ustazah. Saya ada soalan. Warahmatullahi. Okey. Anak saya dia puasa last month bayar puasa lah. Okay. Puasa qada. Bila 4 April dia menses. So she has to stop kan puasa, bayar puasa. So sekarang dia nak continue baik just the last lagi 3 hari left tau. So boleh. Boleh kan? Boleh lah memang. Okey, terima kasih. Awak boleh mute dulu saja awak. Tentang puasa tentang puasa qada, tentang puasa qada ni memang boleh pada bila-bila masa. Maksudnya katakanlah kalau dah confirmnya Ramadan tu pada so far kakak kalender saya ni kita akan mula mula berpuasa pada hari Jumaat. Mula puasa hari Jumaat. Jadi Sya'ban yang terakhir 29 Sya'ban pada hari Khamis. Katakanlah sampai towards kalau ada orang lain ada orang contohnya dia baru teringat yang dia ada qada. Dia ada lagi satu lagi hari yang dia kena qada puasa dan pada hari itu adalah pada hari terakhir bulan Sya'ban, wajib dia puasa. To that extent kerana puasa qada tu adalah wajib. Dia boleh langgar puasa dia boleh langgar, tapi taklah maksudnya boleh langgar hari-hari, boleh langgar hari-hari yang makruh untuk berpuasa. Maksudnya macam itu kerana pentingnya untuk kita nak qada puasa. Okey, faham kat sini? Boleh, dipersilakan. Baik, ada soalan lain? Soalan lain? Tak ada Ustazah. Dia continue. Okey, baik. Saya kalau tak ada, kita sambung.
pada slide yang berikutnya adalah okay. Slide bulan Ramadan. Okay, alhamdulillah. Ni Ramadan, bulan yang kita dah sekarang ni kadang bila cuaca ni kadang-kadang panas sangat, masya-Allah. Panas dia teringat pula bulan Ramadan. Memang kalau biasanya Singapura ni kalau bulan Ramadan tu panas. Memang bertepatan dengan istilahnya Ramadan. Ramadan tu maksudnya panas terik. Musim panas. Jadi tapi kat sini bila panas, tapi bila hujan, kalau tadi tu hujan lebat insya-Allah. Semoga Allah SWT beri kita kekuatan untuk menjalani ibadah puasa Ramadan dalam apa juga keadaan yang Allah SWT fikirkan yang terbaik. Macam itu saja, kita tak macam mana, itulah cara seorang Muslim kita nak menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat semuanya apa yang berlaku pada kita pasti ada kebaikannya. Kita ingat itu, dan pada masa yang sama ujiannya juga supaya dia nak tengok kalau aku dah sekat gini, dah sekat gitu, nak teruskan ibadah ke tidak? Kita nak istiqamah tak dalam kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil peluang. Kalau macam dulu tak biasa solat tarawih dengan keluarga, jadi maknanya kali ni kita beri semangat, katakan kalau suami kita tak biasa, jadi kita kasih dari sekarang, kita dah kasih dia semangat untuk jadi imam. Dari sekarang dah boleh imam solat fardu pelan-pelan. Kalau ada anak lelaki pun kita boleh pelan-pelan cakap tak apa dia, asalkan dapat baca surah-surah pendek pun boleh. Macam itu. Tak apalah bang, asal kita baca, nanti kita sama-sama bantu-bantu. Macam itu kita berikan perangsang. Yang penting kita dapat beri peluang masa time ni lah untuk kita nak solat berjamaah bersama. Baik, Ramadan. Jadi dinamakan juga dengan Rasulullah SAW menamakan ini adalah bulan sabar, bulan kesabaran. Kerana apa? Puasa ni memang kena sabar banyak. Kalau orang tak sabar memang tak sempurna puasa dia. Banyak nak sabar lapar, sabar penglihatan, sabar. Jadi sabar ni bukan dari sudut lapar dengan dahaga saja. Sabar daripada kalau ada orang marah ke, ada orang tegur ke, ada orang cakap yang tak baik pun kita kena sabar. Jangan kita nak advance ataupun kita menempelak dia balik. Dan pada yang sama, dan kalau boleh sikit hari ni saya nak masuk lain sikit pasal COVID ni. Awal-awal tu saya dengar memanglah virus ni daripada orang yang bukan Islam, orang Cina. Jadi tapi ianya agak kurang sedap didengar oleh telinga apabila macam kita punya kakak-kakak, makcik-makcik yang ada kat dalam bas, kat dalam train, kat pasar sekarang ni semua orang sibuk berbualangan ni lah kita pun dah kena timpa virus ni. Awalnya tu dimulakan daripada orang yang bukan Islam. Jadi jangan sampai kita ni menyalahkan menyalahkan orang Islam, menyalahkan orang yang bukan Islam. Kita ni biar open minded. Kita tolong-menolong ke arah kebaikan. Supaya biar kita ambil peluang ni, biar golongan yang bukan Islam tu lihat cantiknya agama Islam. Dengan apa? Dengan perilaku orang Muslim yang dapat terimanya dengan tenang, dapat menghadapi keadaan ini dengan tenang. Jadi kita pun boleh sambil menghulurkan bantuan, hulurkan nasihat dan sebagainya. Jangan kita pula yang terikut mereka punya kancung mereka ke, mereka punya prevention kita mesti nak kena buat prevention. Jangan kita mentang-mentang kita ni tawakal tak payah pakai kita panggil keluar tak payah nak kena tutup pakai mask. Taklah macam gitu. Tu salah tu tawakalnya. Kita haruslah berusaha sanitize, pakai penutup dan sebagainya. Kemudian tapi kitanya ada sistem tawakal kita kepada Allah SWT. Tu yang buatkan hati kita lebih tenang. Lebih tenang. Jadi biar dilihat oleh golongan-golongan yang bukan Islam. Jadi cantiknya agama Islam ni ajarannya kerana pengikutnya tu dia ajar untuk bersabar, dia ajar untuk tawakal, tak takut kematian. Kalau ada hadis mengatakan kalau seorang tu meninggal pada keadaan ditimpa wabak, maka kematian itu adalah syahid. Syahid bagi orang yang meninggal tu. Jadi it's really change our perspective. Jadi kalau bukan kita bila orang kena wabak tu, alhamdulillah selamat, aku tak kena, jangan dekat-dekat dengan dia. Jangan. Seolah kita ni takut macam takut anjing. Kerana anjing tu takut najis kan. Anjing tu
bukan dia yang mahukan dia dilahirkan menjadi najis. Macam nak cakap. Tapi ni adalah dia pun makhluk Allah. Taklah sampai mentang-mentang dia najis, kita nak perlakukan dia dengan zalim. Tidak kan? Jadi kita mesti nak faham kat mana kedudukan perspektif yang betul dalam Islam. Okay? Baik. Ia juga merupakan bulan bonus, bulan bonus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mesti tahu bahawa perintah puasa ni bukan kita sahaja disuruh untuk puasa. Umat-umat yang terdahulu pun dah disuruh untuk berpuasa. Seperti mana yang dalam dalil Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kefarduan puasa ni telah termaktub untuk kita dan juga kepada kaum-kaum yang terdahulu untuk kita nak mencapai apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak mendapatkan ketakwaan kepada Allah? Takwa tu maksudnya kita kalau boleh Allah SWT nak naikkan darjat ibadah kita ni. Kan kalau kita ingat hadis tentang ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Hendaklah kita ni beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat bukan dengan mata kita, tidak dengan mata hati kita. Maksudnya apa? Kadang-kadang saya fikir-fikir apa maksudnya. Jadi lepas tu saya dapat idea, terlanjur ada COVID ni, dapat idea macam mana tahu? Contohnya, katakanlah awak sekarang ni mendengar syarahan saya, kan? Mendengar ceramah saya. Kalau awak masa time dengar ceramah saya, time dekat bulan lepas, jadi maknanya awak nampak saya. Jadi macam mana perilaku awak? Duduk betul-betul, tak berbual, tak sambil ke situ ke sini, duduk je dengar ustaz yang cakap, kan? Betul? Dengan sekarang ni awak dekat depan komputer, jadi awak sambil-sambil berbual ke, sambil minum air ke, wallahualam, macam itulah contohnya, main-main ke. Jadi daripada situ kita dapat fahami. Jadi yang Allah maksudkan an ta'budallah ka'annaka tarahu, yang pertama tu maksudnya awak semayang, awak mendengar ceramah seolah-olah awak nampak saya dekat depan tu. Jadi awak betul-betul jaga tingkah laku awak, jaga. Okay, jadi Allah SWT kata kalau kita ibadah, kita merasakan bahawa Allah tu hadir di depan kita, jadi kitanya rasa apa? Rasa malu dengan Allah, rasa keinsafan dengan Allah, tunduk aja mata kita, tak terlari-lari. Memang tak batal semayang pun kalau tengok lain. Kalau tengok ke atas, batal tak semayang? Tak batal semayang. Tapi kuranglah khusyuknya. Kan Nabi kata kalau boleh kita tunduk kepada tengok tempat sujud kita. Buka mata, tengok tempat sujud. Jangan tutup mata kerana takut tutup mata tu lebih banyak melalaikan. Okay, banyak lalaikan, banyak terfikir yang apa. Tapi ada orang kata kalau dia kata ustazah tak bolehlah saya kalau buka mata, nanti saya macam tak boleh nak terbaca surah yang saya hafal. Tu tak apa. Tapi ada orang pula tutup mata, dia tu lagi hayalannya tu lagi belayar ke situ, ke sini, lagi teringat lepas ni nak buat apa. Jadi sebaiknya kalau orang yang macam itu hayal dia punya ingatan ni, lebih baik dia buka mata, tengok bawah sejadah dia. Itu lebih fokus dia. Jadi kita tengok pada keadaan-keadaan yang tertentu pada diri kita. Okay? Jadi itu maksudnya. Jadi kadang-kadang bila saya fikir-fikir macam tu, baru kita dapat relate kan. Apa maksud an ta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi hendaklah kita sembahyang menghadap Allah, melakukan apa-apa ibadah, melakukan puasa seolah-olah Allah nampak kita buat. Pasal apa puasa ni? Puasa ni kalau kita terminum sikit, tak ada siapa yang tahu, hanya kita je yang tahu. Kalau kita batal pun, kita cakap kita puasa, tak ada siapa yang tahu. Allah saja yang tahu. Jadi memang puasa tu antara Allah dan hamba-Nya. Sebab itulah puasa ni dapat melatih kita menuju ketakwaan. Takut Allah dalam hati. Maknanya kesedaran diri kita sendiri. Okay? Allah je yang tahu ada tak hati kita ni ada cakap-cakap pasal orang, ada busuk-busuk hati dengan orang. Allah je yang tahu kita ni ada dengar benda-benda yang tak bagus tak. Allah je yang tahu mata kita ada tengok apa-apa yang tak baik tak pada bulan Ramadan. Allah sahaja yang tahu di antara Allah dan kamu dengan diri kita sendiri. Sebab itulah dia menjana ketakwaan. Sifat ketakwaan tu dia memang a good practice for us untuk dapat sifat takwa ni kepada Allah SWT. Itulah dia pada bulan Ramadan. Jadi ada hadis lagi yang mengatakan apa? Bulan Ramadan ini adalah dibagi kepada 3. Awwaluhu rahmah. Pada awalnya adalah rahmat. Jadi maknanya banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan, yang Allah berikan, yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya. Wa awsatuhu maghfirah. Dan pertengahannya adalah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya apa? Maksud dekat sini kalaulah
dah sampai 15 Ramadan. Kita rasa kita ni masih terlalai lagi, belum banyak beristighfar kepada Allah, belum tak ampun kepada Allah pada dosa-dosa kita, maka rugilah kita. Jadi dia punya apa? Kita punya deadline assignment untuk kita ampun tu, maknanya by pertengahan Ramadan sepatutnya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah sudah. Dah bersih dah. Macam bayi yang baru lahir. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan di akhir nanti, di akhir Ramadan itu adalah pembebasan daripada api neraka. Allah SWT nak menjamin kita, Allah SWT nak chop kita ni, chop kita halal masuk syurga. Macam itu. Ataupun nak chop tiket kita. Inilah dia yang dapat tiket ke syurga. Bukan chop dapat tiket ke neraka. Itulah dia pada bulan Ramadan ini. Rahmat, pengampunan dan pembebasan daripada api neraka. Dan yang kita tahu juga bahawa pada bulan Ramadan ini keistimewaannya juga adalah Allah SWT membuka pintu-pintu syurganya yang seluas-luasnya kepada hamba-hambanya. Jadi dan juga ditutup atau dibelenggunya syaitan, diikat dalam api neraka, ditutup pintu api neraka. Jadi ini suatu apa? Suatu simbol bahawa rahmat Allah sangat meluas. Maknanya nak buat kebaikan, nak dapatkan pahala sangat senang. Bulan Ramadan lah. Jadi kadang-kadang kita pun rasakan, ya Allah, bila bangun sahur tu itulah masih kita dapat solat hajat, kita dapat solat tahajud, dapat solat hajat dan sebagainya. Pada bulan Ramadan yang paling senang. Yang paling senang kita nak bangun, nak tak nak automatik alhamdulillah boleh bangun, pasal nak kena bangunkan anak-anak dan sebagainya. Jadi kita ambil lah peluang ni. Kalau boleh jangan sampai kita ni bangun siapkan sahur, tapi sebelum kita siapkan sahur, kita make sure kita nak solat sunat paling-paling 2 rakaat. Nak solat sunat at least solat sunat taubat ke, solat tahajud ke, tak kisahlah. Yang penting kita dapat solat sunat, kemudian baru kita siapkan sahur. Macam tu. Memanglah walaupun sahur tu adalah satu ibadah juga, tapi kalau boleh kita ni rasa tak puas kalau kita tak dapat solat dulu. Macam itu. Jadi cuba kita muhasabah diri kita, kita cuba kita buat planning. Kalau last month punya last year punya Ramadan macam mana, this year Ramadan nak adakan penambahan. Nak adakan something lebih lagi amalan kita. Baik. Seperti mana yang kita tahu, di antara kelebihan bulan Ramadan selain daripada dibukanya pintu syurga, ditutupnya pintu neraka, bulan Ramadan ni adalah bulannya Al-Quran. Tinggal N. Bulannya Al-Quran. Kenapa dinamakan demikian? Adalah bulan Nuzulul Quran. Di mana turunnya Al-Quran. Jadi turun Al-Quran ni ada 2. Kita nak ulang Quran. Yang pertamanya adalah turunnya daripada Lauhil Mahfuz. Lauh Mahfuz ni apa? Lauh ni maksudnya panggil apa? Catatan Allah SWT. Tablet, kalau orang Arab sekarang, pelajar-pelajar bahasa Arab sekarang, kalau dia nak cakap dia punya iPad, dia panggil lauh. Jadi Allah SWT tu dah ada Allah punya dashboard. Panggil dashboard ke, nak panggil iPad ke, nak panggil tablet ke. Jadi Allah SWT tu Allah telah mencatat semua ketentuannya daripada A sampai Z, sampai berlakunya kiamat, sampai siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, the end. Allah SWT dah catat semuanya. Di mana? Lauhil Mahfuz. Jadi Allah SWT nak, oleh kerana kelebihan ataupun keistimewaan Al-Quran itu, Allah SWT nak extract dia. Jadi kita boleh bayangkan apa, semua macam komputer. Kita ada banyak dokumen-dokumen, kita banyaknya folder-folder je sekarang ni. Alamak, kita ni sekarang ni tengah nak buat folder, saya tengah nak buat folder tentang sisterhood gathering. Jadi saya extractkan saya punya ceramah tu, masuk ni buat satu folder khas lah. Folder khas sisterhood gathering. Jadi bila saya buka tu semua apa-apa yang saya dah siapkan untuk sisterhood gathering dah ada kat situ. Begitulah juga Allah SWT. Allah ni nak pisahkan Al-Quran daripada sebuah ketentuan, kadar-kadar yang Allah telah tentukan, dia nak taruhkan pada folder yang khas. Dan folder tu dia taruhkan dalam cloud. Oh, Masya Allah, samanya. Cloud. Memang betul. Allah SWT taruhkan di langit dunia. Kat langit dunia tu kat mana? Namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah, iaitu langit yang pertama yang dekat dengan dunia. Tapi awak nak cakap physically kat mana? Ustazah sains, saya tak boleh nak jawab sains. Sebab sains tu awak kena tanya orang lain. Inilah seperti mana yang dikhabarkan kita oleh Rasul SAW dalam hadisnya di Baitul Izzah, iaitu di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Jadi awak mesti faham apa yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar.
Al-Quran seluruhnya, tetapi belum sampai pada Rasul. Hanya daripada lauh, daripada banyak folder-folder, diekstrakkan, masuk separate folder, buat nama khas Al-Quran, kemudian taruh di langit dunia, cloud. Cloud namanya Baitul Izzah. Allah SWT. Itulah dia yang berlaku pada malam Lailatul Qadar. Jadi bila berlakunya Lailatul Qadar itu sengaja dirahsiakan oleh Allah SWT, seperti mana Allah merahsiakan kematian. Kenapa Allah SWT tak beritahu kita ni bila kita punya saat nak mati ni kita tak tahu. Memang Allah rahsiakan, ada hikmahnya. Seperti mana ada hikmahnya Allah merahsiakan malam Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kalau usia kita, ya Allah ni dah masuk 40 tahun. Bila nak berjaga dah masuk 50 tahun. InsyaAllah dah sampai umur 60 tahun. Dah lepas daripada umur Rasulullah SAW wafat. Mak bapak saya selalu cakap, ni Abang Ahmad ni dah lepas dah Allah dah kasih bonus dah. Dah lepas daripada usia Rasulullah meninggal. Dah lebih 63 tahun. Ni semua bonus-bonus bila-bila masa mak abah boleh pergi. Macam kita mak bapak saya selalu cakap gitu dengan saya. Jadi inilah dia malam Lailatul Qadar. Allah sengaja sembunyikan supaya apa? Supaya kita ni bekerja-kerja. Banyakkan usaha kita. Banyakkan usaha daripada malam 20. Jadi dia beritahu kita, diberi kita bayangan. Bayangan dia buatlah pada malam-malam yang ganjil, malam-malam terakhir bulan Ramadan. Jadi 21, odd number 23, 25, 27, 29. Itulah yang digambarkan, dibayangkan. Jadi kita ni kalau boleh dapat ibadah, kalau boleh pada malam-malam ni kita tingkatkan ibadah kita. Jadi malam even number kita rest sikit, odd number kita start balik. In advance kita rest. Macam itulah. Jadi Allah SWT tu maha pengasih, maha penyayang. Dia tahu kemampuan manusia. Maka dia buatkannya ganjil. Baik, yang kedua, penurunan Al-Quran yang kali kedua adalah daripada cloud Baitul Izzah itu yang diambil oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beransur-ansur daripada selama 23 tahun. Kenapa 23 tahun Ustazah? Rasulullah SAW mula mendapat wahyu Allah, dilantik oleh Allah SWT menjadi Nabi dan Rasul pada usia baginda 40 tahun. Dan 40 tahun, kemudian hinggalah begitulah turunnya di Mekah, sebab tu ada surah Makkiyah. Kemudian diturunnya di Madinah selepas hijrah Rasul SAW, namanya surah-surah Madaniyah. Hinggalah sampai kepada azal Rasul SAW. Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah SWT pada usia baginda 63 tahun. Ni diakhiri pada usia 63 tahun. Jadi dimulai bila? Pada bulan Ramadan ketika itu, pada 17 Ramadan di Gua Hira, Jabal Nur, the Mountain of Nur di Gua Hira, namanya Ghari Hira. Apa yang turun pada itu adalah surah yang pertama ataupun kita panggil wahyu yang pertama turun, iaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ni ayat 1 hingga ayat 5 turun. Maka itulah sebab tu dalam bulan Ramadan ni ada 2 kali. Kita panggil, pertama kita akan sambut dulu nuzulul Quran. Jadi awak faham nuzul Quran daripada cloud kepada Rasul SAW itu permulaan turunnya wahyu. Definisinya permulaan turunnya wahyu. Kemudian di akhir Ramadan adalah pada malam-malam yang ganjil. Jadi kita lihat subhanallah, Allah ni kasih kita apa tu? Jam start saja dia tahu kan daripada awal, daripada first 15 days. Mungkin ada yang takut terhayal ke, nak membiasakan diri, ada yang belum kuat lagi untuk nak puasa, jadi nak amal ibadah tu. Jadi bila dah start 15, 16, 17 dan nuzul Quran lagi, dia suruh dipertingkatkan untuk buat amal ibadah, takut siapa yang terlupa. Jadi dia adakan event-event macam ini. Kemudian di akhirnya dia adakan lagi event-event supaya kita ni bersegera untuk jangan kita sibuk nak siap-siapkan preparation rumah aja, jangan kita sibuk nak buat kuih aja. Ingat ni dia malam Lailatul Qadar ni, tak ada siapa yang dapat ni, memang dapat apa pahalanya? Khairun min alfi syahr. Ni dia. Beribadah pada malam Lailatul Qadar ini, iaitu Allah SWT mengatakan khairun min alfi syahr. Ibadah pada satu malam yang dia kena jackpot dia tu, dia kena pada malam Lailatul Qadar itu adalah digandakan oleh Allah SWT seolah-olah dia telah beribadah 1000 bulan, insya-Allah.
1000 bulan, jadi kalau kita kira matematiknya seolah-olah umur kita 83 tahun. Okay. 83 bulan 83 bulan. Apa tu 83 bulan tahun? Salah, 83 tahun nak cakap. Ni bulan ni cancel. Banyak 83 tahun kita beribadah. InsyaAllah kita tengok usia kita sampai ke tak nak sampai 83 tahun ni. Jadi 83 tahun ni pula fokus semuanya dapat pahalanya ibadah, bukan pahala, bukan ditolakkan separuh tidurnya lain, tengok TV-nya lain, apa masak-masaknya lain, kemas-kemasnya lain kan. Tapi yang ni solid. 83 tahun tu beribadah kepada Allah. Ya Allah, manalah tak nak, ya Allah kau boleh, kita nak, kita doa semoga, kita main doa bersama, semoga kita mendapatkan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita kesedaran, Allah kita ketuk hati kita supaya kita dapat bangun beribadah pada malam Lailatul Qadar ini. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okay, baik. Jadi inilah dia, kita tahu bahawa bulan Ramadan adalah bulan ibadah puasa sebulan, dan pada bulan ini satu-satunya solat sunat yang tak ada pada bulan-bulan yang lain iaitu solat sunat tarawih. Jadi kalimat tarawih ni maksudnya berehat-rehat. Sebenarnya daripada kalimat roha, rehat. Maksudnya apa? Rasulullah SAW pada zaman baginda Rasulullah SAW apabila dia solat, dia orang apa, solatnya tu satu tu rehat-rehat, tak ada tergopoh-gapah lama, kadang-kadang boleh habis surah Baqarah dalam satu dua rakaat tu habis surah Baqarah, insya-Allah. Kalau kita aduh kaki dah bengkak dah, dah tak terlarat nak bangun. Jadi Rasulullah tu rehat-rehat aja, senang-senang kita panggil kalau Indonesia. Jadi kadang-kadang lepas tu mereka duduk sekejap, mereka apa tu, duduk dulu, rehat-rehat dulu, dah hilang penat ni baru bangun lagi, semayang lagi, macam gitu. Okay. Sebab itulah pada zaman Sayyidina Umar menambahkan bilangannya tu kepada 20 rakaat. Kerana apa? Supaya panjangnya tu seperti mana sama panjangnya ibadah pada zaman Rasulullah SAW. Jadi itulah yang Sayyidina Umar tak nak hilang dia punya spirit of ibadah pada bulan Ramadan. Maka disuruh untuk semayang sampai 22 rakaat. Kerana kalau semayang 8 rakaat pendek saja, lepas tu maknanya baru pada awal malam tu semayang, lepas tu akhir malam, pertengahan malam tu dah leka. Maksudnya dah tengok TV, dah rehat-rehat, sambung makan, sambung qada sarapan, qada tengah hari, qada petang, macam gitu. Jadi maka atas dasar itulah maka disuruh untuk memperbanyakkan, untuk melambatkan, untuk membanyakkan lagi rakaat dalam tarawih. Okey, harap semua faham. Dan pada bulan Ramadan ni semua amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Tidur kita menjadi ibadah kerana tidur seorang yang berpuasa. Jadi kalau diam kita pun adalah diam ibadah kerana kita diam nak mengelakkan daripada melakukan kemaksiatan, ataupun banyak daripada mulut ni banyak nanti buat salah, tercakap salah, tegur hati orang. Jadi kita diam dengan kita niat untuk dapat pahala, maka kita dapat pahala oleh Allah. Jadi maknanya semua pergerakan kita bertukar menjadi ibadah pada bulan Ramadan. Ni kan lagi kalau kita niat. Kalau kita meniatkan, ya Allah ya Tuhanku, aku kemas kalau contohnya bila kita sapu rumah, memang kita sapu rumah seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, kita kadang ada orang tiap-tiap hari. Jadi kita niatkan, ya Allah semoga dengan bersih ni masuklah berkat, masuklah rahmat pada bulan Ramadan ni. Supaya macam gitu. Jadi kita niatkanlah apa-apa yang baik apabila kita melakukan semua pekerjaan kita semua. Kalau boleh semua pekerjaan kita tambah selitkan dengan niat agar dia transform, tukar menjadi tabungan kita, saving kita untuk dapat pahala pada bulan Ramadan ni. Lihat kat sini. Puasa adalah perisai. As-siyamu junnah. Junnah tu apa? Kita panggil shield. It's a shield supaya daripada api neraka. Adalah kita punya protection daripada api neraka. Protection daripada melakukan kemaksiatan. Protection daripada melakukan kemungkaran. Protection daripada kita melakukan amalan dosa. Kerana apa contohnya? Kalau orang tu berpuasa, contoh, kalau orang puasa, dia nak berbual banyak pun rasanya macam tak larat nak berbual banyak lah. Bual yang penting aja. Automatik. Jadi bual kita jadi bual yang penting aja. Contohnya kalau kita tengok anak-anak kita kerena, kan kalau tak, Allah kita tak boleh
salah sikit je budak tu kena marah kan. Jadi bila tengah Ramadan, automatik kita biarkanlah budak-budak je lah. Nanti yang teruk je kita, kalau yang macam dah melampaui batas je kita tegur. Cakap dah lah ni kan bulan Ramadan, nak marah pun jadi lembut. Ni kan bulan Ramadan, janganlah kasih mak bising-bising, boleh tak? Macam gitu. Jadi kita boleh melatih anak kita boleh nampak perubahan sikap kita daripada bulan-bulan yang lain dengan bulan Ramadan. Jadi itulah yang dimaksudkan, puasa itu akan menjadi perisai. Maka janganlah kita berkata-kata kotor atau buat perkara-perkara yang sia-sia, ni kata Rasulullah SAW. Jadi janganlah kita, oleh kerana dia tu perisai, maka janganlah kita mengurangkan power of perisai tu dengan kita buat kata-kata yang kotor atau kita buat perkara-perkara yang sia-sia. Tapi ingat jangan apa-apa yang kita buat jangan sampai berlebih-lebihan. Contohnya memang boleh komo-komo. Komo-komo tak batal puasa tapi lebih-lebih sangat komo jadi makruh. Macam itu. Jadi apa-apa benda yang walaupun benda yang baik, contohnya tidur, banyak sangat tidur pun jadi makruh. Macam itu. Jadi perkara-perkara tu jadi kita pandailah kita balancekan. Dalam bulan Ramadan. Siapkan juadah untuk family yang bagus-bagus, bagus. Tapi melampau-lampau sampai membazir pun tak bagus. Sebab tu kita harus balance di dalam kita melakukan apa-apa urusan dalam Islam. Okey, baik. Sekarang ni dah habis tentang amalan di bulan Ramadan. Jadi saya ada selitkan tentang kita ulang kajilah tentang 9 perkara yang membatalkan puasa. Jadi sebelum saya go through yang sini, saya nak ada apa-apa pertanyaan tentang bulan Ramadan dan sebagainya secara umum. Tolong bukakan kalau ada apa-apa pertanyaan tentang bulan Ramadan sebelum kita masuk syarat-syarat puasa. Saya rehat sekejap. Ada berbual sekejap. Okay. Anybody ada question can unmute. I won't unmute all. So unmute yourself kalau ada question. Ustazah, yang Lailatul Qadar tu macam mana kita nak tahu agak-agaknya? The signs. The sign Dari sebahagian pada ulama pada hari tu dipanggil katakan cuaca. Tengok pada cuaca. Cuacanya tu macam tak panas, tak sejuk. Tenang aja. Tenang aja. Tapi untuk nak adakan macam ni perlukan kepada orang yang agak peka pada suasana kan macam gitu kan. Kadang-kadang kita ni tak peka sangat pada suasana. Jadi yang penting kita itulah ada sebagian ulama cakap jangan kita sibuk untuk nak mencari clue bila amalan. Yang penting lebih sibukkanlah dengan kita buat planning pada malam-malam ganjil tu. Kerana malam ganjil tu tak banyak. 21, 23, 25, 27, 29. 5 hari je. 5 hari je yang awak plan. Dan banyak-banyak bulan, 5 hari je tu awak planlah yang terbaik. Untuk bulan malam hari-hari 5 hari yang ganjil ini. Daripada kita nak nak check daripada 9 hari kita nak check ni macam mana. Jadi bila kita dah check tu dah rugi dah. Masa peluang untuk kita nak menambahkan amalan dah hilang. Okay. Okay. Ni ada question. Kalau tak ada, Ustazah can continue. Dan ni pun dah 9.30 ya. Okay. Alia terus Ada nak tanya? Ada saya nak tanya. Okay. I have this condition whereby like saya uzur tak tentu. Jadi kan bila masa puasa kan ada uzur tak tentu, okey. Saya kena makan ubat. Jadi saya for the month of Ramadan, I purposely don't eat my medicine just so that I can beribadah. Is it for me to do so ataupun apa? Oh, okey. Kalau awak dah maksudnya awak kena makan ubat tu to prevent you daripada datang uzur ke maksudnya? Tak. To eat the medicine in order for me to come uzur. Oh, to come uzur. Yeah. Okay. To trigger the menses, correct. So, bila so kalau you tak makan tu dia tak datang uzur lah? Tak datang. Is there any side effect? Yang you pernah trial, mesti you pernah trial. Katakanlah bulan tu you trial. So is there any? So for the past 5 years, I've been doing that. So bulan Ramadan tu it's always full for me. So I don't need to
I mean alhamdulillah lah. Tapi secara religiously I don't know whether is it a sin or is it not. Okay, faham. Okay, baik. Baik. Allah hidayatan lisawab. Baik, sekarang ni memang setiap pada kita ni memang ada apa situasi-situasi yang macam catered just for us, situasi yang tentu. Sebab tu memang Rasulullah SAW tu, sebab tu kita yang menjadi hakim tu adalah hati kita. Okay, jadi yang tahu tentang keadaan yang terbaik untuk diri kita adalah diri kita sendiri. Okay, jadi kalau you rasakan, macam you pernah buat, contohnya pada bulan macam kalau the five years you kata you dah selalu buat macam itu dan tak ada side effect. Is that tak ada side effect yang pada diri awak, jadi tak kisah, awak boleh teruskan. Tetapi kalau awak tahu awak contoh awak tak makan pada bulan ni, nanti bulan akan datang nanti awak akan dapat very bad cramp ke perut ke ataupun awak dapat pening kepala ke migraine ke dan sebagainya. Saya tak tahu ni kasih example je lah. Jadi maka itu datang kepada diri awak, sebab tu awak jangan macam gitu. Tapi kalau awak rasa tak ada apa-apa, dia cuma nak to generate the flow of the menstruation blood, dia tak menjejaskan apa-apa, maka dipersilakan. Jadi awak lah kita panggil penentu yang terbaik adalah diri awak. Okay, understand. Okay, terima kasih. Okay, Ustazah ada satu question from the chatnya group ni. From the chat. Okay, awak bacalah, saya pun tak check. Okay, apa dia soalannya? Okay. Mengenai solat tarawih, kalau kita tak habiskan buat solat penutup witir, adakah ia dosa? Okay. Dah, tu soalannya? Dah, ya. Okay, jadi kita mesti ada satu pemahaman kat sini. Okay, solat semayang-semayang ni semua adalah sunat ke wajib? Sunat kan? Solat tarawih itu sunat. Solat tarawih sunat. Solat tarawih tu sunat. Sunat tarawih kan? Tarawih tu sunat. Solat witir pun sunat. Maka witir pun sunat. Jadi yang dia tanya tu kalau tak semayang witir kan, boleh ke tidak? Boleh. Tak jadi masalah. Jadi itu semua amalan-amalan yang sunat. Jadi contoh minta maaf nak cakap, bukannya nak kasi awak pengetahuan supaya awak nak meringan-ringankan. Oleh kerana tarawih itu sunat, tapi ada orang contohnya dia ada bayi contohnya dia dapat solat jamaah, katakan kat masjid tu baru 4 rakaat, dia solat sama-sama dengan imam, kemudian anaknya nak susu. Jadi dia terpaksa tinggalkan. Dia sampai tinggalkan sampai balik dia tak sambung. Atau kerana keletihan, penat nak uruskan anak, tak sambung. Jadi dia dapat semayang tarawih 4 rakaat aja. Dosa ke dia? Tak dosa. Pasal itu semayang sunat. Semayang sunat. Jadi dia dapat lakukan 4 rakaat saja. Tapi sebaiknya disempurnakan 8 rakaat, sebaiknya disempurnakan 20 rakaat. Macam itu, kerana itulah yang selalu diamalkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat. Tapi kalaulah orang tu tak dapat nak sempurnakan, tu tak mengapa. Macam itu, tak menjadi satu kesalahan. Tak menjadi kita panggil alamak dah tak sempurna lah, dah tak terima oleh Allah, tak ada. Itu semua amalan-amalan sunat. Macam kita semayang sunat qabliyah dengan ba'diyah. Ada orang nak semayang qabliyah aja, ba'diyah dia tak semayang. Boleh ke tak Ustazah? Boleh. Ada orang contohnya semayang zuhur qabliyah aja dia semayang. Habis lepas tu semayang zuhur, dia dah tak solat lagi, tak solat ba'diyah. Boleh ke? Boleh. Jadi contoh, tapi bagusnya berpendapat. Baiknya kalau sempurna kepala dengan kaki macam gitu. Kalau tak dapat, tak apa, kepala. Yang penting semayang sunatnya. Jangan tak lakukan sunat. Okay, faham kat sini? Baik. Baik Ustazah, kalau gitu tiap-tiap hari kita boleh amalkan jugalah macam selepas isyak kita solat witir. Memang boleh. Okay, witir ni kalau ikut mazhab saya Hanafi ke Maliki, minta maaf saya lupa, yang penting orang India lah, yang dia banyak mazhab Maliki ke. Mereka tu memang wajib bagi mereka, mazhab tu wajib bagi mereka solat witir. Wajib tau. Untuk mazhab mereka solat wajib. Kerana untuk Rasul SAW adalah wajib. Bagi Rasul adalah wajib. Jadi di atas sebab itu mazhab tersebut mewajibkan solat witir. Tapi mazhab Syafi'i tak mewajibkan solat witir. Jadi witir tu sebenarnya namanya penutup. Penutup ibadah. Jadi ada orang buat contohnya apabila dia kata dia nak solat malam. Jadi sebab tu bila dah sembahyang tarawih, dia orang tak sembahyang witir. Nanti banyak orang pasal tarawih tu bila dia sembahyang witir semua orang ke belakang kan.
Pasal dia tak nak semayang witir sama-sama macam gitu. Kata pasal dia nak semayang lagi. Boleh terpulang. Tapi ada juga orang yang berpandangan bahawa nak dapat jamaah witir takut kita tak terbangun. Semayang je witir. Jadi bila nanti nak semayang, nak apa tu? Nak mula bila bangun malam lagi, buka lah je. Buka lagi maknanya kalau tadi dah 3, semayang lagi witir 2 rakaat dulu. Lepas tu baru semayang yang lain. Jadi dah jadikan dia ganjil. Dah jadikan dia apa tu? Event. Even nama kasih semayang 1 rakaat ke apa supaya dah event, lepas tu semayang lagi yang lain. Okay? Macam itu. Jadi jangan sampai kita jangan sampai kita rugilah kerana pemahaman kita yang silap ni tentang ibadah sunat ni. Semua amalan yang sunat ya. Jadi Ustazah cakap tadi kalau dah semayang isyak lepas tu witir, lepas tu bangun malam bangun nak semayang. tahajud. Bangun tahajud. Ada sebahagian ulama kata awak buka dulu witir awak tu, jadikan dia event dulu. Semayang 1 rakaat dulu. Tapi ada sebahagian ulama kata tak apa, terus je semayang. Nanti semayang lagi macam gitu. Okey. Okey. Boleh Ustazah. Dah tak ada question. Baik. Jadi saya teruskan. Okey, ni ada 2 slide saja. Okey, saya memang ringkaskan slide ni pasal yang banyaknya nak kena cakap. Okey, ni kita nak ulang kaji tentang 9 perkara yang membatalkan puasa. Okey. Ini saya nukilkan daripada kalau awak nak dengar lebih penjelasan lebih panjang lagi. Okey, saya suka dengar penjelasan daripada Buya Yahya. Okey, Buya Yahya. Okey. Jadi dia mengatakan ni 9 perkara yang membatalkan puasa. Jadi 3. Okay, dia berkenaan yang pertama, memasukkan sesuatu daripada lubang tubuh yang 5. Okey, lubang tubuh yang 5 ni awak kena catat sendiri pasal saya tak kasih detail dia. Okey, catat detail dia. 5 lubang tu apa? Pertama, lubang hidung. Lubang mulut. 2. Lubang telinga. 3. Kemudian lubang kemaluan yang tempat kencing untuk wanita, tempat kencing. Kemudian dengan lubang buang air besar. Jadi kalau bahasa Arab tu kubul dengan dubur. Okey, tempat kencing dengan tempat buang air besar. Okey, jadi ni 5 lubang ni. Jadi 5 lubang ni kalau dimasukkan sesuatu padanya maka batallah puasa kita. Okey, jadi tak termasuk daripada lubang ni adalah lubang mata. Jadi kalau pakai air mata kena pakai air batal tak puasa? Tak batal. Okey. Contohnya juga ada juga orang yang mengatakan tentang nombor 1 ni apa tu? Elio. Ada yang kata sampai Elio dia apa tu? Dia selalu buang Elio dia pasal dia takut batal. Elio tak batalkan puasa. Tetapi kalau Elio tu disimpan lama-lama, simpan banyak-banyak, kasih banyak-banyak ataupun Elio tu dah bercampur dengan contohnya bila bercampur ada perasa lah. Kemudian ditelan, maka itu baru batal. Okey. Jadi kita ni jangan jangan menyusahkan diri kita dalam kita membuat amal ibadah kita, kerana kalau kita dah ada ilmu semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu lubang yang 5. Kemudian yang kedua, batal puasa kerana muntah dengan sengaja. Kita ingat muntah dengan sengaja. Jadi masih dalam lubang mulut lubang mulut. Maknanya yang tadi yang masuk, sekarang ni yang terkeluar. Okey, jadi Ustaz, kalau gitu orang yang kita panggil hamil muda, orang yang baru nak pregnant kan, kadang-kadang dia lawyer ataupun kadang-kadang kita ni puasa kan, kadang-kadang macam darah tu kurang sugar kan. Jadi sampai kita kalau naik kenderaan ke apa macam boleh pening, boleh macam nak muntah. Itu muntah itu kita panggil muntah yang tak disengajakan. Maka kalau tak sengaja batal tak? Tak batal. Jadi kalau orang yang macam baru pregnant, yang kalau dia rasa dia kuat nak lakukan puasa, dipersilakan. Okay, silakan. Tapi dia adalah di antara golongan orang-orang yang diringankan untuk membatalkan puasa kalau dia tak larat, tak kuat. Jadi yang ini saya terangkan tentang 9 perkara juga. Jadi nanti awak sambung lagi dengan kat YouTube Buya Yahya, awak tulis 9 golongan orang yang boleh membatalkan puasa. Kerana dalam puasa Ramadan ni adalah puasa wajib. Tak boleh sembarang kita nak buka puasa. Kalau kita buka puasa tanpa sebab yang relevan, sebab yang diterima syarak, hukumnya berdosa besar. Berdosa besar. Ingat, sama juga kita meninggalkan solat fardu dengan sengaja, dosa besar.
Okay. Jadi inilah juga dia. Jadi muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Okay. Kalau tak sengaja, tak batal. Okay. Baik, yang ketiga, bersenggama. Apa maksud bersenggama ni? Bahasa Melayu tinggi ni. Bersenggama tu maksudnya dia apa tu? Bersenggama yang tak keluar apa tu? Tak keluar air mani. Bersenggama tu kita panggil apa? Mukadimah sebelum nak bersatu. Mukadimah sebelum nak bersatu. Okay, kita panggil apa tu? Kalau dia jadi kita ni tak dibenarkan untuk melakukan perkara-perkara yang mana boleh membawa kepada keinginan untuk nak berjima', maksudnya macam gitulah. Itu maksudnya bersenggama. Okay. Bersetubuh ni memang batal. Okay. Bersetubuh tu maksudnya walaupun masuk kepala zakar, masuk lepas tu keluar, tak keluar air maninya pun batal puasa. Okay. Batal puasa. Okay. Jadi senggama tu dia macam apa kita panggil apa tu orang putihnya, Naik syahwat lah Ustazah. masturbation, apa namanya? Masturbation. Bukan naik syahwat. Naik syahwat, menaikkan Bukan. syahwat. Ya, macam gitulah, masturbation jugalah macam gitu. Oh. Okay, First time contohnya dengar Ustazah. senggama ni bahasa Melayu. First time. Oh. Okay. Okay, tapi saya nak nak highlight kat sini. Okay, kita sebagai seorang wanita ataupun seorang yang sudah bergelar isteri, isteri, jangan sampai kita di bulan Ramadan ni kita menjadi dingin dengan suami kita. Ini kita mesti nak jaga baik-baik. Ini saya nasihatkan untuk diri saya dan juga untuk kita memang dalam kita nak memfokuskan diri kita beribadah kepada Allah, kita mesti ingat tanggungjawab utama kita adalah kepada suami, melayani suami. Okay. Jadi kalau kita nak tunjukkan kasih sayang kita, sekarang kita puasa, nak tunjukkan kasih sayang kita, cium pipi dia. Batal tak puasa? Tak batal. Tak batal. Kena tunjukkan kasih sayang, bukan kita maksudnya nak mukadimah untuk nak bersama, tidak. Contohnya kita dah biasa peluk dia ke sebelum dia nak pergi kerja, contoh. Contoh. Ataupun kita cium pipi dia sebelum dia nak pergi kerja atau sebelum nak apa-apa. Boleh tak? Boleh. Tolonglah dipersilakan. Jangan ragu-ragu, tak batal puasa, dia tak masuk dalam kategori senggama, tidak. Memang kerana itu beramalan harian yang awak selalu buat nak tunjukkan kasih sayang. Suami isteri. Dan memang saya nak highlightkan kat sini, dan janganlah kita merasa keberatan untuk kita nak bersama dengan suami kita pada malam-malam bulan Ramadan. Kesian kalau satu bulan tu tak bersama. Kadang kita pun rasa lain. Rasa tak sedap seolah kita ni tak jalankan tanggungjawab kita. Maka itu adalah tanggungjawab utama kita. Jawab kita dengan Allah juga, dan tanggungjawab kita kepada suami. Jadi ada mungkin orang akan tanyakan, kadang Ustazah kalau yang buatkan saya macam agak keberatan tu nak bersama, nanti kan nak kena mandi, lepas tu nak bangun sahur. Okay, ingat sahur tak perlu kepada mesti nak kena mandi dulu. Mandi wajib. Jadi kalau tak, sahur kita tak terima Allah, tidak. Kerana sahur tu belum masuk lagi. Yang penting bila sebelum kita nak sembahyang subuh, mandilah, kena mandilah. Memang kalau kita tak mandi wajib dulu, time tu kita tak boleh nak tak boleh nak lakukan solat. Jadi kalau kita lepas kita sahur cepat-cepat kita pergi mandi, lagi bagus, segar pagi-pagi umi dah mandi dulu. Kalau tak kita lambat, kita dah nak zuhur nanti baru kita mandi kalau rumah tangga itu kan. Jadi tolong kita mesti nak faham kat sini, antara syarat-syarat sahnya puasa adalah bukan bermaksud kita mesti time sahur tu mesti keadaan bersih, tidak. Sahur tu makan aja makan aja. Jadi itu bukannya salah satu syarat yang mesti nak dalam keadaan bersih. Berwuduk memanglah bagus kalau kita dalam keadaan wuduk. Kalau kita tak nak, contohnya mandi hadas besar, sebelum kita nak siapkan makan dan sebagainya, jadi kita paling-paling kita ambil wuduk dululah. Kalau kita rasa tak sedap, ambil wuduk aja atas sebagai satu niat yang semoga kita rasa bersih lah badan kita, walaupun kita tahu kita tengah menanggung hadas besar. Jadi kita cuma nak tenangkan hati kita je, tu je. Meringankan tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Okay, faham kat sini? Baik, kemudian haid. Jadi haid ni automatik akan batalkan puasa. Walaupun contohnya lagi 2 minit nak masuk azan. Jadi bila cek, contohnya sebab tu kita digalakkan kalau kita nak buka, sebaiknya kita ambil wuduk dulu. Biar kita dalam keadaan bila kita buka tu kita dah ada berwuduk. Jadi time tu kita boleh check sekali lah uzur ke tak uzur.
kan. Jadi tolong kita pesankan kat anak-anak kita, contohnya yang dah uzur ni, kalau kita uzur, kita catatkan keluar, contohnya hari bulan ni asar, keluar asar. Jadi asar tu dia dah masuk waktu asar. Jadi dah semayang asar ke tak? Jadi kalau dia belum solat asar, dia dah uzur tu, dia mesti ingat qada asar, tulis kat kalender tu. Kalau kita dah cakap dengan anak kita awal-awal dia dah uzur tu, dia buat macam itu, biar dia jadi satu benda amalan dia yang dia selalu lakukan. Sama juga ya, kita pun kena buat. Kalau kita uzur hari ni, kita bulatkan jadi waktunya asar, zuhur. Tapi kena qada ke tak qada, kita tulis kat situ. Tak payah qada kerana dah solat zuhur. Sebab tu disuruh untuk kita kalau masuk awal waktu solat, kalau boleh secepat-cepatnya lakukanlah solat pada awal waktu. Kerana salah satunya dapat menghindarkan kita daripada kena qada nanti kalau tekan-tekan datang haid. Okay. Nifas apa? Adalah darah selepas melahirkan. Okay. Itu maksudnya nifas. Darah nifas. Kemudian melahirkan. Pun batal puasa. Jadi maksudnya apa? Bila kalau seorang wanita tu dia tengah puasa, tapi pada nak dia terus dia dah rasa macam nak melahirkan. Jadi automatically batal puasa dia. Yang ini menunjukkan apa ni? Menunjukkan sayangnya, kasih sayang Allah SWT tidak memberatkan pada umatnya. Jadi dia suruh untuk minum Milo ke, makan kurma, biar kasih badan ada kekuatan supaya dia dapat generate energi dia untuk nak melahirkan. Ini menunjukkan cantiknya atau belas kasihannya Allah SWT kepada umat-umatnya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, hilang akal. Hilang akal ni ada terbagi kepada dua. Satu, hilang akal maksudnya pengsan. Kita panggil pitam. Pitam. Alih-alih dia blackout. Tapi kita kena tengok. Kalau dia pengsan dia macam sekejap je, macam alih-alih macam rasa macam nak pening gitu kan. Tapi lepas tu sekejap dia dah sadar. Kalau itu tak membatalkan puasa. Ini yang batalkan puasa yang lama. Pingsan lama, lepas zuhur, asar, dia tak sadar lama tu baru dia sadar. Itu baru batalnya puasa. Okay. Kalau untuk orang yang gila tu, dia gila sekejap pun batal puasa dia. Maksudnya lalu dia hilang kewarasan lah. Orang-orang yang sakit. Jadi ini diberi kemaafan oleh Allah SWT. Tergolong juga dalam golongan orang-orang yang dibenarkan untuk buka puasa. Kerana orang hilang akal, orang gila. Dan yang terakhir, sorry Ustazah. Kalau orang tu ada sawan. Sawan? Sawan tu kira, tapi dia sekejap je kan kadang-kadang? Betul. Jadi tak batal. Jadi awak tengoklah, jadi kalau kena sawan tu, biasa kena sawan tu macam macam dia macam terencat sekejap macam gitu kan, macam dia kadang lidah dia ternaik, macam mata ternaik gitu je kan? Tak batal. Kita tengok keadaan, kita tengok pada keadaan. Kalau sekejap aja tak menjadi masalah. Tapi kalau lama sampai, jadi kita tengok kalau katakanlah kalau sawan tu pun macam perlukan pada dia kena minum ubat ke, dia kena makan, maka dulukanlah untuk kebaikan diri dia. Untuk supaya dapat cure dia punya sakit dan sebagainya. Dan yang terakhir, murtad. Murtad keluar dari Islam. Jadi murtad ni bukan hanya sekadar menyembah berhala, tidak. Contohnya meringankan meringankan solat. Teruklah katakan orang tu kata dia, orang ni memang dia jarang semayang tetapi puasa tak pernah tinggal. Macam itu pun kita cakap, kenapa jomlah kita semayang, tapi cakap alah semayang tak penting lah. Bila dia cakap semayang tu tak penting, itu dia dah batal dah puasa dia, kerana itu adalah salah satu perkara-perkara yang menuju ke situ. Maknanya dia meringankan rukun Islam. Jadi terbatal puasa dia tu. Harus cakap ya Allah, mengucap balik. Ini antara perkara-perkara yang sebagai seorang muslim, rukun-rukun Islam ni adalah puasa, solat dan sebagainya. Contohnya ataupun dia bukan menghina Al-Quran, tapi macam dia merasakan Al-Quran tu tak penting. Okay, jadi apa-apa yang dia ada kaitan juga, itu pun juga tergolong dalam kategori murtad. Okay, yang mana boleh menggugat keislamannya. Okay, merasakan Al-Quran ni seperti buku-buku biasa je, bukan buku something special ke dan sebagainya. Atau dia meremehkan, tu saya cakap tadi, meremehkan semayang, ataupun dia
jadi perkara-perkara yang mana merupakan dasar kepada dasar Islam tu kemudian diremeh-remehkan, diringankan. Okey, maka itu terbatal puasa dia kerana dia menuju ke arah ini. Dia adalah menggugat rukun-rukun Islam. Okey. Baik. Ini secara ringkas, okey, tentang apa tu. Ustazah ada question. Ya, betul. Memang saya nak buka sesi soal jawab. Silakan. Dah memang dah akhir dah ni. Ini penutup saya tu. Ada satu question. Ya. Dari participant. Okey, sila soalannya. Perlu tak kumur-kumur ketika berwuduk bila dalam bulan puasa ni? Bila berpuasa. Bila berpuasa, okey. Memang ada ulama kata sebaiknya kita tinggalkan kumur-kumur kerana apa? Ditakuti tertelan. Okay, jadi kumur-kumur tu makruh saja. Tetapi batal tak puasa kalau kumur-kumur? Tak batal. Okay, jadi kalau ada orang dia rasa dia nak kumur-kumur sekali lah pasal masa rasanya macam mulut dia tu macam kering sangat. Boleh. Boleh dipersilakan. Okay, dipersilakan lagi contohnya kalau cuaca tu panas. Jadi kita kumur-kumur satu kali je supaya walaupun bukan dalam keadaan wuduk, contohnya tak ada wuduk setakat rasa kering, tapi jangan sampai jangan sampai tertelan aja. Kerana yang masukkan lubang dia tu adalah lubang tekak ni. Kat mulut tu belum lagi sampai kat lubang tekak. Okay, jadi kita kumur-kumur kerana supaya nak kasih fresh kan, jangan sampai mulut tu bibir boleh tak jadi masalah. Okay, jadi ada sebagian ulama ulama mengatakan kumur-kumur kalau dalam berwuduk di bulan Ramadan tu makruh. Makruh aja. Tapi kalau awak nak buat satu kali je kumur-kumur yang banyak, 3 kali je pun buat 3 kali. Nak sekali kumur-kumur tak jadi masalah. Tak apa-apa. Jangan sampai ianya memudaratkan kita sampai bibir kita kering, berpecah. Jangan sampai macam gitulah. Pasal kita tahu hukumnya tu. Dia tak batalkan puasa. Pakai lip balm, boleh tak nak pakai lip balm? Boleh, pakai. Jangan sampai dia memudaratkan kita. Kita pun nak jalankan ibadah dalam keadaan sihat, walafiat, dapat baca Quran banyak. Kan kadang baca Quran kan rasa macam tekak kering. Jadi kita kumur-kumur setakat kita nak beri supaya kita ni dapat baca Quran lebih banyak. Bukan kita nak telan air tu. Kan? Bukan nak telan. Ya. Okay. Tapi kumur-kumur dengan Coca-Cola tak boleh lah Coca-Cola lama tu. Boleh nak kumur-kumur, lepas tu awak mesti make sure semua air yang ada kaitan bercampur dengan tu kena buang balik. Tu je. Betul. Ada apa? Kalau awak dengar YouTube tu, Buya Yahya tu dia cerita pasal kumur-kumur ni memang sangat banyak dan dia cakap pun sebenarnya kalau nak kumur-kumur tak jadi masalah pun. Cuma asal jangan telan aja apa-apa yang awak minum. Dia kata kalau nak masukkan gula-gula kat dalam mulut boleh tak? Boleh lah. Contohnya budak-budak tu masukkan dia dah biasa suap mak dia tu, bila suap dia masukkan, alah batalkan puasa mak. Tak batal selagi awak tak telan, tak batal. Tapi apa-apa air liur dah bercampur dengan gula tu awak kena buanglah. Jadi kita mesti nak faham kat situ dia mula batal bila masukkan ke tekak. Ya, soalan yang lain? So far tak ada. Nanti sekejap Ustazah. Jadi hadas besarnya kena mandi bila? Even lepas subuh boleh mandi? Boleh. Okay. Betul. Okay, contohnya kalau kita hadas besar, kan kita dalam hadas besar, jadi kita ni biasa kan sahur tu kan imsak sebelum waktu subuh kan. 10 minit tu imsak. Jadi imsak tu saya nak terangkan imsak dulu sikit dah terlanjur tercakap kalimah imsak tu. Imsak tu bukan bermaksud lepas imsak tu dah tak boleh makan. Kalau makan batal puasa, tidak. Imsak tu adalah maksudnya imsak tu tahan. Tu maknanya satu peringatan. Peringatan kita dah kena start jaga-jaga. Kerana apa dah start jaga-jaga tak boleh macam baru nak start makan, relax-relax. Tu maksudnya kalau baru nak start makan, boleh makannya cepat-cepat. Gitu. Makannya ambil yang penting-penting je ataupun makan yang korma ke makan yang ada fiber banyak. Jangan lagi nak makan lagi makan nak kuih dulu, baru nak makan buah dulu, baru nak makan main course. Tak boleh. Imsak tu dah waktunya berjaga-jaga. Jadi time tu lah kita nak kena cepat-cepat. Kerana kejap lagi dah masuk waktu subuh. Kan maksud imsak tu tak boleh makan. Ada orang yang salah faham. Dia kata dah imsak lah tak boleh makan lagi. Tak ada. Imsak boleh makan lagi tapi kena jaga-jaga pasal nak dekat masuk subuh. Jadi anak-anak saya ni memang suka drag sampai dengan Allah baru stop. Okay. Jadi apa tu? Itu kita nak suruh orang jaga-jagalah. Kadang-kadang memang sengaja suruh akhir-akhir supaya tak tidur.
tak tidur, jadi maknya dapat solat subuh dulu baru tidur. Pasal diorang kan kena bangun awal, lepas tu nak pergi sekolah. Sebab tu saya suka akhir-akhirkan diorang. Jadi diorang dapat terus mayang subuh, baru nak pingsan lah dulu sekejap, nanti baru bangun untuk solat, untuk sekolah. Okay, balik kepada mandi, hadas. Jadi kalau lah katakan dah sampai waktu subuh, tak apa, lepas subuh tu je sebelum kita nak tunaikan ibadah, kita mandi. Jadi bila dah masuk waktu, cakap dengan siapa yang nak ikut jamaah, suaminya tu nak sembahyang jamaah dulu ataupun nak tunggu sekejap, nak mandi dulu. Mandilah. Mandi baru. Tak jadi masalah. Soalan yang lain? Dah tak ada Ustazah. Dah tak ada soalan. From the chat dah tak ada, tapi open to siapa yang nak unmute nak tanya Ustazah. Siapa nak tanya? Ada nak tanya? Sila ada question. Tak ada. So far tak ada. Okay. Jadi macam mana kita nak akhiri di sini? Boleh kita hari Ada apa-apa yang nak announce ke apa? Jadi nampaknya kita punya sharing dapat sampai bulan Ramadan aja. Jadi kalau ikutkan siapa yang ada nota yang bulan lepas kan? Saya ada I can pasal Syawal dengan Zulhijjah. Kan ada siapa-siapa nak tanya tentang Syawal dengan Zulhijjah yang kat dalam nota ni. Jadi saya highlightkan yang penting aja lah. Kalau dalam Syawal kita tahu ada puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Jadi tak semestinya tu daripada hari raya kedua 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan maksud macam itu. Mana-mana hari pun 6 hari dalam bulan Syawal itu namanya puasa sunat Syawal. Dan tak semestinya ianya berterusan. Maksudnya mesti nak berterusan, tak boleh stop semayang. Ada orang buat Senin, Khamis boleh tak Ustazah? Boleh. Jadi mesti nak faham maksud 6 hari tu bukan semestinya berterusan. Boleh Senin Khamis sampai yang penting dapat 6 hari tu dalam bulan Syawal. Ganjarannya apa? Seolah kita dapat berpuasa setahun. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dah dapat 30 hari bulan Ramadan, kemudian tambah lagi 6 hari, seolah ibadahnya kita dapat 1 tahun kita berpuasa. Itu dia punya kelebihan. Kalau bulan Zulhijjah pula, kita disunatkan puasa pada hari Arafah. Malahan sebelum hari Arafah tu kita dah disuruh untuk puasa hari mula daripada hari Tarwiyah. Jadi saya kat dalam nota tu saya ada sebutkan apa yang dimaksudkan dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah adalah hari di mana Nabi Ibrahim mula mendapat mimpi dan dia ragu-ragu dengan mimpi dia. Dia ragu apa? Ragu sama ada ini mimpi daripada Allah ke mimpi daripada syaitan yang bisik-bisik dia. Itu maksudnya Tarwiyah. Jadi daripada 9 Zulhijjah, 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Okey. Jadi 10 hari raya. Okey, jadi 8 dengan 9. Jadi ada orang awal 1, 2, 3, 4, 5 itu alhamdulillah lagi bagus. Tapi kalau orang yang tak mampu, dia nak buat pada hari Tarwiyah aja, mula 8 dengan 9. Jadi hari-hari tasyrik. Jadi pun saya ada jelaskan hari tasyrik lepas kenapa dalam Islam lebih besar hari raya Kurban daripada hari raya Syawal. Kerana pertama hari raya Kurban kita ni dapat takbir lebih lama daripada kita takbir di bulan Syawal. Okay, kalau bulan Syawal tu malam nak masuk Syawal tu baru kita takbir sampai imam naik khutbah, kita dah sembahyang khutbah dah habis. Dah tak boleh nak takbir. Tapi kalau bulan haji, takbir kita panjang. Takbir kita mula daripada 9 Zulhijjah iaitu pada hari Arafah sampai 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah lepas solat asar. Jadi maknanya solat asar sebelum hari raya haji itu dah start takbirnya. Jadi takbirnya asar, maghrib, isyak sambung. Hari raya tu ada takbir. Kemudian 11, 12, 13, 3 hari lepas hari raya tu masih takbir lagi. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan jadi rasa takbir tu sentiasa bergema selepas solat fardu. Tu jadi maksudnya tu kelebihan sebab tu kalau kita lihat negeri Arab memang banyak mereka tu lebih membesarkan hari raya haji daripada hari raya Aidilfitri. Okay? Baik.
saja, jadi paling-paling saya nak dapat coverkan semualah kan, walaupun tak secara detail. Jadi awak boleh baca daripada nota. Yang siapa yang tak ada notanya nanti minta pada Siti lah. Yang Ustazah punya nota nanti Ustazah kasih kita Yang tu mana? Yang ni, yang slide ni? Boleh. Nanti saya emailkan. Ataupun nanti saya forward, saya PDF kan, saya taruh kat dalam WhatsApp supaya awak boleh share. Okey. Boleh. Dulu kalau tak ada apa-apa soalan yang lain. Tak ada. Okey, baik. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, minta maaf di atas segala kesilapan saya dan kekurangan saya. Moga kita sama-sama dapat menjalani ibadah pada bulan nisfu Syaban nanti. Amin. Sama-sama Ustazah. Okay, everyone is unmuted now. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you everyone.